Assalamualaikum. Jadi kita akan sambung dengan bab yang baru, iaitu chapter 8, chemical equilibrium. Okey, keseimbangan kimia. Jadi untuk chemical equilibrium ni, so 8.1 dynamic equilibrium. Jadi kita akan tengok first sekali adalah apa itu reversible, reversible reaction. And then yang kedua karakteristik, to dynamic equilibrium. Dan yang ketiga, what is homogeneous dan juga heterogeneous equilibrium. And then finally kita akan cuba write the expression for equilibrium constant, pemala keseimbangan in terms of concentration, iaitu Kc. And then another one is for pressure, partial pressure, Kp. Right, so tindak balas kimia yang biasa kita lihat adalah seperti tindak balas inilah. Yang ini kita panggil sebagai irreversible. Irreversible. Tindak balas yang tidak berbalik. Maksudnya tindak balas ini satu hala sahaja. Right? So this is reactant. And then this is the product. So tindak balas ni biasanya akan menghasilkan produk, dan tindak balas tu tak boleh nak return balik kepada bahan. Right? Contohnya macam proses pembakaran, macam proses rusting, pengaratan. Right? So tindak balas tu dia satu hala sahaja. Ada satu lagi jenis tindak balas dalam chemistry, so kita panggil sebagai reversible. Tindak balas berbalik. Right, tindak balas berbalik, dan simbol untuk tindak balas berbalik adalah anak pala half-headed ke depan dan ke belakang. Irreversible, anak panah cuma adalah satu hala sahaja. So tindak balas ni melibatkan dua proses, iaitu proses tindak balas ke depan, forward reaction, alright, dan satu lagi tindak balas ke belakang, reverse reaction. Tindak balas ke depan dan tindak balas ke belakang. Right, proses tu berlaku serentak. So kalau kita consider daripada graf ini, untuk satu tindak balas ataupun penghasilan daripada A, bahan A menghasilkan produk B. Right, so kalau kita lihat kepekatan, simbol bracket ni sebenarnya adalah simbol kepekatan. Kepekatan A dia akan menurun. Right, kalau kita tengok yang hijau ni kan, so concentration A bermula daripada sini. Right, dia ada satu amount. Jadi apabila tindak balas berlaku, dia akan drop, menurun. Begitu juga untuk concentration B. B ini adalah hasil. Jadi kalau ikutkan hasil pada awalnya, pada asal adalah 0 lah. Maksud dia tiada lagi. Dan bila tindak balas berlaku ataupun A terurai, maka B akan terhasil dan concentration dia akan meningkat lah. Maksud dia concentration B dia akan meningkat, increase with time. So once bila dia meningkat sampailah satu masa, so sampai di sini kita labelkan sebagai T1, itu masa tertentu. So kata kita lihat kepekatan B itu dia akan constant. Maksud dia tidak berubah. So dia akan stop changing. So once dia sampai ke sini, concentration untuk B dia akan stop changing. Dia akan stop changing, dia akan berhenti berubah. So dia tak meningkat dah. So dia akan malas. Malas. Begitu juga dengan concentration A. So bila dia menurun sampailah pada masa T1 ni, sama juga dia akan stop changing. So dia akan berhenti daripada menurun ataupun terurai, dan dia akan malah. Concentration dia akan malah. Jadi apabila concentration kedua-dua bahan, reactant dan juga produk, stop changing, di situlah kita katakan bahawa keadaan telah mencapai keseimbangan ataupun kita sebut sebagai dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. Right.
So, apa itu dynamic equilibrium? So, daripada istilah, dinyatakan bahawa reactant and product concentration stop changing. Kepekatan bahan dan juga hasil berhenti berubah kerana forward and reverse reaction rate adalah sama. Okey. Kadar tindak balas ke depan, okey, dengan kadar tindak balas ke belakang adalah sama untuk kedua-dua tindak balas. Right? Kadar tindak balas. So, yang untuk melibatkan rate of reaction ni, so ini kita akan belajar nanti dalam chapter ke-9 lah. Okey. Kadar tindak balas kita akan lihat further at chapter 9. Okey, saya itu akan lihat lebih detail. Right, so ada beberapa karakteristik yang menyatakan bahawa sistem itu telah seimbang. So, pertama, tadi kita dah lihat, apabila reactant dan produk concentration, reactant dan produk constant maksud dia berhenti berubah lah. Okay, stop changing. Okay, berhenti berubah, maksud dia malang. Okay, yang kedua, forward reaction dan juga forward reaction rate dan juga reverse reaction rate. Okay, kadar tindak balas dia adalah sama. Kadar tindak balas ke depan dengan kadar tindak balas ke belakang adalah sama. Dan yang ketiga, the reaction quotient sama juga dengan the equilibrium constant ataupun K, kita istilahkan sebagai K. Okey, so yang ini kita tak bincang detail dalam SES, okey, tetapi dalam S2S so akan dibincangkan lebih mendalam lah. Right? So cuma sekadar kita ambil maklum. Alright, so lihat seterusnya, homogeneous equilibrium. So apa itu homogeneous equilibrium? So homogeneous equilibrium when product and reactant are in the same phase. Okay, kalau kita tengok dalam tindak balas ataupun dalam keseimbangan kimia, apabila reactant fasanya dengan produknya sama. Kalau gas, dia fasa gas. Maksudnya semua fasa sama. So itu dipanggil homogeneous equilibrium. Right, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita lihat kat sini, dia ada 3 bahan dan ketiga-tiga bahan pun sama juga, mempunyai fasa yang sama. So itu juga adalah homogeneous equilibrium. Contoh yang ketiga pun begitu. So ketiga-tiga mempunyai fasa aqueous, jadi fasa yang sama. So itu bermaksud keseimbangan itu adalah bersifat homogeneous. So bagaimana pula dengan heterogeneous? Okey, kalau homogeneous maksud dia sama fasa, heterogeneous so berbeza fasa. Right? So ini adalah contoh-contoh. Okay, reactant and product in different phase. Fasanya berbeza-beza. Okay, kalau lihat persamaan yang pertama ini, okay, so dia ada 2 fasa, ada fasa liquid, ada fasa gas. Right? Yang kedua sama juga, ada fasa liquid, ada fasa solid, ada fasa gas. Yang ketiga sama juga, ada fasa liquid, fasa gas. Maksud dia bercampur fasa. Okey, boleh jadi ada 2, ada 3 fasa atau sebagainya lah. So itu perbezaan homogeneous equilibrium dan heterogeneous equilibrium. Right, so yang itu simple sahaja. Seterusnya kita akan lihat law of chemical equilibrium, hukum keseimbangan kimia. So apabila kita consider satu tindak balas ataupun satu equilibrium di sini. So ini adalah reactant. So ini adalah produk. So kalau ikutkan yang capital letter ni, yang A, B, C ni, yang capital letter ni, yang huruf besar ni, so itu melibatkan ataupun represent the species. And then yang small letter ni, A, B, C ni, yang itu merujuk kepada stoichiometry. Stoichiometry untuk persamaan seimbang. Okey. So kalau menurut law of chemical equilibrium, dalam satu equilibrium dia akan ada satu pemala. Pemala yang kita panggil sebagai equilibrium constant. Okey.
equilibrium constant. Cara penulisannya kalau kita lihat kat sini, product divide reactant. Okey. Hasil bahagi dengan bahan tidak balas. Okey, hasil bahagi dengan bahan tidak balas. Okey, lepas ni kita akan lihat macam mana cara penulisan untuk menentukan equilibrium constant ataupun K. Right? Equilibrium constant yang ada dalam silibus kita ada dua kaedah penulisan. So in terms of concentration, okay, dalam kepekatan, satu lagi dalam pressure, right? Ada dua cara. Right, kita lihat yang pertama, cara menulis KC. K ni tadi kita lihat dia adalah equilibrium constant, okay? Dan C ini merujuk kepada, C adalah merujuk kepada kepekatan, concentration. Right, so kita ada satu persamaan. Ini contoh persamaan yang tadi. Okay, kalau kita lihat kat sini, concentration of product. Okay, so dibahagi dengan concentration of reactant. Okay, so dan dia akan ada eksponen kat situ. So yang ini bergantung kepada stoichiometry. Alright, yang ini bergantung kepada, sorry, kat sini, stoichiometry. Okay, maksud dia bergantung. Kalau stoichiometry dia 1, maksud dia kuasa 1 lah. Kalau stoichiometry dia 2, maksud dia kuasa 2. Alright. Okay, so kita tengok contoh yang lebih spesifik. Dinitrogen N2O4, so dia terurai membentuk NO2, nitrogen dioxide. So cara menulis KC, okay, kalau kita lihat concentration, okay, right, so kena ingat bracket ini merujuk kepada concentration, kepekatan. Jadi kena adalah, okay, kita kena gunakan simbol bracket. Okay, bracket macam ni. Right, so itu merujuk kepada concentration. Right, so KC untuk equilibrium ini adalah concentration of NO2 hasil. Okay, kuasa 2 sebab stoichiometry 2 divide concentration of N2O4. Okay, N2O4. Dan kalau kita lihat stoichiometry ni adalah 1, maksudnya kuasa 1. Right? Dan seterusnya sama juga, kalau kita ada dua produk, so, right, so kita akan tuliskan kedua-dua produk. KC untuk keseimbangan yang ini adalah concentration of CH3COO-, okay, darab dengan concentration of H+, okay, divide, bahagi dengan concentration of reactant, iaitu CH3COOH. So itu adalah cara menulis KC. Right, menulis KC. Okay, macam mana kita nak tulis KP? Right, so lebih kurang sama saja. Cuma KP ni merujuk kepada pressure. Kalau C merujuk kepada concentration, kalau KP merujuk kepada pemalas keseimbangan dari segi tekanan. Okey. So kita tengok lagi contoh yang seterusnya kat situ. Right. So untuk keseimbangan, fasa dia memainkan peranan yang sangat penting. Sebab ada setengah fasa yang kita akan ignore ataupun kita abaikan, sebab dia tidak mempengaruhi keseimbangan ataupun pemalas keseimbangan. Right, so tengok kepada expression ni. So untuk kalsium karbonat, so kalau kita lihat KC yang sepatutnya kita tulis adalah seperti berikut. Okay, concentration untuk CaO, kalsium monoxide, tidak balaskan dengan dan juga concentration dengan CO2, divide concentration of calcium carbonate. Right.
Tapi kalau kita lihat di sini ada perbezaan fasa. Okey, dia ada fasa solid dan juga fasa gas. Jadi untuk kedua-dua fasa ini, fasa solid, so dia tidak akan mempengaruhi pemalar keseimbangan. Oleh sebab itu, kita anggap dia constant, dia malar, dia tidak berubah. Jadi kita akan abaikan. Abaikan maksud dia kalsium CaCO3 dan juga CaO kita akan buang daripada kita punya pemalar keseimbangan. So Kc kita akan tinggal concentration untuk CO2 sahaja. Okey, begitu juga dengan Kp. Kp untuk kedua-dua fasa solid, bagi kedua-dua bahan kita abaikan. Jadi Kp untuk keseimbangan ini adalah simbolnya adalah P CO2. P ini merujuk kepada pressure. Okey, pressure. So ada nota kaki dekat situ. Okey, the concentration of pure solid untuk fasa solid dan pure liquid untuk fasa liquid. So yang ni kena take note lah. Right? Okey, pure solid and pure liquid so do not appear in equilibrium constant. Maksud dia kita akan ignore, kita akan abaikan. Maksud dia kita tak tulis ke dalam kita punya Kp dan juga Kc. Okey, kita tak tulis ke dalam Kp dan juga Kc. Kita lihat lagi beberapa contoh yang lain, cara penulisan Kp dan juga Kc. Okay, balance each of the following equation and write the equilibrium constant expression. Right. So yang penting kat sini, apabila sebelum kita menulis Kp dan Kc, make sure persamaan ataupun keseimbangan telah seimbang lah. Okay, telah seimbang. Right, sebab stoichiometric coefficient akan mempengaruhi penulisan Kp dan juga Kc. Okay, kalau dah seimbang, tak ada masalah, boleh terus buat. Kalau tak seimbang, kena seimbangkan dahulu. So, kena make sure kita punya persamaan telah seimbang. Okay, tengok yang pertama. So, yang first kita seimbangkan. So, ini yang telah saya seimbangkan. Okay, yang telah diseimbangkan. So, cara menulis Kc. So, dia nak kedua-dua. Dia nak Kp dan juga Kc. Right, so kita lihat yang pertama kita kena seimbangkan. Okey, dah seimbang. Dan yang kedua kita akan lihat fasa. Tadi kita dah tengok ada nota kaki, fasa solid dan fasa liquid tidak ditulis ke dalam Kc dan juga Kp. Jadi maksud dia kedua-dua bahan ini, kalau kita lihat fasa solid, so ini, okey, dan juga ini kita tak akan tulis ke dalam kita punya Kp dan juga Kc. Alright, jadi kita punya Kc adalah so concentration untuk CO2. Okay, buat simbol bracket CO2, tutup bracket, dan kalau kita lihat stoichiometry 2, maksud dia akan darab 2 lah. Okay, right. Sorry, kita kena tuliskan dia punya produk dahulu. Right. Okay, produk bagi reaktan kan. Right. So jadi concentration untuk O2, okay, kuasa 1. Okay, divide concentration untuk CO2 kuasa 2. Okay, so ini adalah kita punya Kc. Macam mana dengan kita punya Kp? Okay, Kp sama juga produk bahagi dengan reaktan, cuma kita tak menggunakan simbol bracket. Okay, kita tak gunakan simbol bracket sebab ini merujuk kepada kepekatan, concentration.
So kita akan menggunakan simbol P. P merujuk kepada pressure. So P, buat P besar, P capital letter. Okey. O2 kuasa 1 divide P atau pressure untuk CO2. Okey, so kalau kita lihat jenis stoichiometry ada 2, jadi to power of 2 lah, kuasa 2. Right? Okey. Kalau kita nak pakai bracket boleh, tapi jangan pakai bracket yang segi 4 tu, guna bracket yang ni. Guna bracket yang separa bulat je lah. Right? Itu nak membezakan dengan concentration. Okey. So itu adalah yang A. Okey, yang B, yang kedua, H2O liquid convert kepada H2O gas. Okey, apa kita punya KC? Samalah juga H2O, kalau kita lihat sekarang ni sama ni dah seimbang, tetapi yang ini adalah fasa liquid. Maksud dia kita akan ignore, abaikan. Right, jadi kita tak akan tulis. Jadi kita punya KC hanyalah concentration untuk produk dia adalah H2O kuasa 1. Habis. Okay, how about KP? KP sama juga. Okay, pressure untuk H2O. Okay, kuasa 1. Habis. Okay, next. Seterusnya untuk C. Okey, ammonium chloride, so dissociate kepada ammonia dan juga HCl. Right, so ini dah seimbang. And then kalau kita lihat di sini ada fasa solid, maksud dia yang itu kita akan ignore, abaikan lah. Jadi kita punya KC kita adalah concentration untuk NH3 kuasa 1 darab dengan concentration untuk HCl juga kuasa 1. Habislah. Okey, while KP sama juga pressure untuk ammonia. Okey, darab dengan ataupun kita boleh buat bracket kat sini lah sebab ada 2 kan. Pressure untuk HCl, tutup bracket. Okey. Kalau tak nak pakai bracket pun boleh. Letak simbol darab. Habis. Seterusnya yang D. Okey, D kalau kita lihat kat situ persamaan ni pun telah diseimbangkan. Okey, so telah seimbang, jadi tak ada masalah, kita terus buat. Sebelum tu kita lihat. Okey, ada 2 fasa kat sini, fasa liquid. Okey, fasa liquid sama juga kita akan ignore. Okey. And then macam mana dengan fasa aqueous? Okey, fasa aqueous kita hanya ambil ataupun kita akan tulis ke dalam KC. Okey. KC sahaja. KP kita tak tulis sebab aqueous dia tidak ada tekanan. Bila fasa aqueous, so dia tidak ada tekanan. Okey, jadi dia tak akan kita tulis ke dalam KP lah. Okey. Right. Jadi cara penulisan untuk KC concentration product adalah H2SO4. Okey, divide concentration untuk SO3. Okay, habis. Macam mana pula dengan KP? Okay, KP pressure untuk H2SO4 kita tak ada lah sebab dia dalam fasa aqueous. Sebab pressure hanya ada pada fasa gas. So produk tak ada, jadi kita letak satu per concentration untuk SO3. Bukan concentration, pressure. Pressure untuk SO3 kuasa 1. Okey. Next, terusnya kita tengok. Okey. Untuk potassium nitrate.
dissociate kepada potassium nitrite dan juga oksigen gas. So kita dah seimbangkan persamaan ni. Sama juga ada dua fasa kat sini. So fasa solid yang ini kita abaikan. Walaupun kita abaikan, tetapi kod mana pun sebelum kita abaikan, kamu kena seimbangkan dahululah. Sebab dia akan mempengaruhi juga untuk substan yang lain. Right? Keseimbangkan kena seimbangkan. Cuma dalam expression KP dan KC kita tak tuliskan. So KC kita adalah cuma oksigen sajalah, concentration oksigen. Manakala untuk KP sama juga, hanya melibatkan pressure oksigen sahaja. Habis. Okay, last but not least, sama juga yang ini saya telah seimbangkan. Jadi so sulfur kita ignore. KC kita adalah concentration untuk SF6 kuasa 8, sebab 8 gas tu kan, divide concentration untuk fluorine gas, kuasa 24. Dan last sekali KP kita, pressure untuk SF6, kuasa 8, divide pressure untuk fluorine gas, kuasa 24. Okey, itu sahaja. Terima kasih.